Alhamdulillah, syukur kepada Allah SWT yang sekarang kami akan menuju ke Masjid Nabawi yang mana kami akan buat taklim yang akan diketuai oleh Ustaz Taha, dan juga kami akan mengadakan sedikit tadarus yang akan diketuai oleh Ustaz Helmi, insya-Allah. Jika anda ingin tahu lebih lanjut, jom. Indahnya umrah di bumi barakah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra rabbukal akram. Kita nak melihat sedikitlah apa yang diterjemahkan di dalam surah Al-Alaq, iaitu surah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Pertama sekali, Iqra tu maknanya adalah baca. Kita pun tahu di mana Jibril alaihissalam datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia kata Iqra. Di sini ulama mengatakan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ba itu ba lil isti'anah, ba untuk meminta bantuan. Apa yang kita buat di dunia ini, yang kita boleh baca, kita boleh berjalan, kita boleh bercakap, kita boleh jadi pencetus ummah. Ini bukan kerana kebolehan kita, kepandaian kita. Bahkan ini kita perlu menyandarkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sekarang kita berada di betul-betul berhadapan dengan disebut sebagai Babus Salam, pintu kedamaian, salam kedamaian, kesejahteraan. So pintu ini sebenarnya pintu utama yang menghubungkan terus ke makam Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga Raudhah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik para penonton, waktu tempatan menunjukkan jam 2 pagi, di mana inilah waktu yang paling sesuai datang ke Raudhah kerana lalu lintas di sini kurang sesak. Apa yang saya boleh kongsikan berkaitan Raudhah adalah di sini ada beberapa tiang, antaranya tiang mukhallaqah yang di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan menunaikan solat, dan di situlah terbinanya mimbar. Daripada mimbar Rasulullah hingga ke rumah Rasulullah, ma baina baiti wa baina mimbari raudhatun min riyadil jannah. Jadi bila kita beribadah di sini, kita dapat pahala seolah-olah kita beribadah di dalam syurga. Ku menatap dalam kelam, tiada yang bisa kulihat selain hanya namamu, ya Allah. Esok atau kadang sini adalah tempat yang terbaik, tersembunyi. Betul-betul tiang tempat Nabi SAW solat. Ini adalah tiang tempat Nabi SAW solat yang sentiasa solat. Sebelah ni adalah batu mihrab Nabi SAW. Sebenarnya mihrab telah dipindahkan ke kiri sedikit. Asalnya adalah di sini. Alhamdulillah, Allah telah memberkati saya di sini. Moga-moga Allah terus memberkati, dan saya doakan di tempat yang terbaik ini, saya doakan seluruh rakyat Malaysia diberkati oleh Allah Taala dan kita mendapat rahmat seluruhnya. Kami baru lepas menziarahi makam baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga Sayyidina Abu Bakar dan juga Sayyidina Umar. Masa kami ziarah tadi, ramai juga orang daripada pelusuk bumi, ada ramai sampai orang berhempit-hempit lah. Tapi alhamdulillah Allah Taala bagi juga sahabat-sahabat dan juga saya sendiri menziarahi makam baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Indahnya umrah di bumi barakah. Baik, sekarang ini kami nak ke Masjid Quba. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "La masjidun ussisa 'ala taqwa." Masjid yang diasaskan di atas takwa. Nabi sebelum sampai Madinah berhenti di Quba, bina satu masjid yang dinamakan Masjid Quba. Jom kita pergi sekarang. Kita dah pun sampai ke Masjid Quba.
yang mana Nabi SAW ada bersabda yang bermaksud barang siapa yang bersuci dalam keadaan suci daripada rumah dia, daripada tempat tinggal dia, yang berwuduk dan kemudian dalam perjalanan dia sampai ke Masjid Quba, dia menunaikan solat tahiyat masjid 2 rakaat, maka dia akan mendapat pahala seperti mana pahala orang menunaikan umrah. Bukan senang. Umrah ni nak kena tawaf, nak kena sa'i, nak kena tahallul. Jadi moga-moga kita pada hari ini Allah memberkati kita dan memberikan pahala seperti mana kita menunaikan umrah. Alhamdulillah, kami semua pencetus rumah telah pun selesai mendirikan solat sunat tahiyatul masjid duha dan ada sebagian menambah solat sunat yang lain di Masjidil Quba, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala menerima amalan kami dan diganjarkan dengan pahala umrah mudah-mudahan insya-Allah. Dan di bahagian dalam Masjid Quba ini ada bahagian yang terdapat mihrab Nabi SAW, iaitu bahagian kawasan yang memang tempat Nabi mendirikan solat di situ. Dan dikhabarkan, diriwayatkan bahawa di situlah tempatnya mustajabnya doa. Jadi siapa yang berkesempatan untuk mengambil ruang tersebut untuk didirikan solat di situ, maka mudah-mudahan kawasan itu menjadi tempat yang dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala agar Allah memustajabkan doa. Tapi seperti yang kita tahu bahawa kawasan seperti itu menjadi rebutan ramai pengunjung ataupun jemaah-jemaah yang berpusu-pusu untuk mendapatkan tempat yang barakah. Sedemikian. Wallahu a'lam. Berlakunya di sini peperangan Uhud pada tahun 3 Hijrah. Antara sebabnya adalah ketika orang kafir tak puas hati kalah peperangan Badar, dia nak balas dendam. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dah sampai dekat ladang kurma. So kita nak cari kurma. Yang kita tahu tadi, kurma yang paling terbaik yang ramai orang nak cari adalah kurma ajwa. Dan kurma ajwa ada banyak jenis, tak semua sama. Ada kurma yang kering, dan yang paling terbaik adalah kurma ajwa aliyah. Yang mana kurma ajwa aliyah ni memang kurma yang paling terbaik. Kalau anda di rumah boleh lihat, inilah sebahagian daripada kemeriahan yang berada di Mazra'ah, atau dalam bahasa Melayunya ladang kurma. Kalau tengok kat belakang saya ni, ada yang orang kata apa, tawar menawar, ada yang minta murah, ada yang nak lebih, nak kurang. Itulah dia, kalau kita kata apa, kemeriahan yang berada di ladang kurma. Kalau kita lihat, nampak bermacam-macam bangsa, bermacam-macam kaum yang ada kat sini. Okey, inilah kalau kita tahu, Helmi, ini merupakan bahagian belakang daripada Mazra'ah. Bahagian depan kedai. So ni suasana dia memang heboh gila kan. Meriah, heboh. Meriah. Kurma dia. Kurma dia. Tapi selain daripada jual kurma, dia ada juga jual cincin, jual minyak wangi, jual rantai dan sebagainya lah. Tulang unta. Tulang manusia je tak jual. Semasa kami berjalan-jalan melihat ladang kurma ni, kami ada jumpa yang dipanggil ni buah zuriat. Yang ni serbuknya. Sini kawan kita sedang memborong tasbih koka. Kita tahu bahawa tasbih koka sejarah dia, Nabi Nuh membina bahtera menggunakan koka. Menurut si penjual ni, dia kata kalau siapa yang belum ada anak, buah zuriat ni boleh direbus dan dibuat minum pada pagi dan petang. Dan kalau tak mau rebus buah ni, boleh dibancur serbuk buah zuriat ni dalam air dengan metod yang sama, minum pada pagi dan petang. Nampaknya agak laku juga orang datang di sini untuk membelinya. Nak tahu apa beza kayu koka yang asli ataupun tidak? Kita dengar bunyi dia. Kalau kayu yang biasa, dia bunyi dia tak padat, dia bunyi nyaring. Tapi kalau kayu koka yang betul, dia bising, dia bunyi kuat. Jadi hati-hati, ramai orang hari ini buat kayu koka yang ciplak. Cari yang betul-betul asli. Allahuakbar. Jadi mari kita ambil satu. Sekarang ni kami nak menuju ke Bukit Uhud, di satu tempat yang ada syuhada di sana. Betul ke tak betul? Betul. Indahnya umrah di bumi barakah. Let's go.
di hadapan Jabal Uhud. Berlakunya di sini peperangan Uhud pada tahun 3 Hijrah. Antara sebabnya adalah ketika orang kafir tak puas hati kalah peperangan Badar, dia nak balas dendam. Diketuai oleh Ikrimah bin Abu Jahal, Abu Sufyan, Khalid bin Walid, Hindun. Dan orang Islam berlakunya kekalahan kepada mereka kerana orang-orang yang ditugaskan di atas Bukit Pemanah turun untuk mendapatkan harta rampasan perang. Tapi akhirnya Allah Subhanahu Wa Taala bantu. Kali kedua mereka perang, mereka menang. Assalamualaikum. Ya Asadullah. Ya Asadullah. Wa Asad Rasuli. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya Abdullah bin Jahash. Ya Abdullah bin Kami dah selesai baca doa ke atas para syuhada peperangan Uhud, antaranya Hamzah, kemudian Abdullah bin Jahash dan juga Mus'ab bin Umair radhiyallahu taala anhum ajma'in. Dahulunya kubur mereka lain di tempat lain, cuma berlakunya banjir yang besar sehingga ditempatkan di tempat yang tertutup. Dan antara sebab dibuat di tempat yang tertutup supaya mengelakkan daripada upacara penyembahan, orang akan sembah kubur dan sebagainya. So nak elak daripada syirik dan khurafat. Jadi lepas ini kita akan lihat Bukit Memanah. Saya akan cuba untuk mendaki. Walaupun saya sedikit latih kalau mendaki bukit ni, saya akan cuba dah usaha. Baik para penonton, sekarang saya berada di atas Jabal Rumat, iaitu Bukit Memanah. Kalau anda nak tahu, di belakang saya ini adalah Jabal Uhud. Dahulunya Jabal Rumat ni lebih kurang sama juga tingginya dengan Jabal Uhud, tapi kerana banjir maka terhakislah bukit ini. Tempat tanamnya pohon tamar. Di belakang itulah dikatakan Khalid al-Walid menyembunyikan dirinya, kemudian menyerang balik tentera Islam di mana berlakunya kekalahan, dan dia telah conquer Jabal Rumat dan dia tembak-tembak orang Islam sehingga dikatakan Rasulullah SAW juga syahid, tapi akhirnya diberikan kemenangan kepada orang Islam secara tipis. Subhana rabbika rabbul izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Okey, sekarang ni kami semua baru saya mendarat di kita sebut sebagai Pasar Kurma. Di Pasar Kurma ni bukan sahaja ada kurma tuan-tuan, ada kismis, ada kekacang, macam-macam. Orang panggil kacang cerdik, pistachio, macam-macam lagi. Dan di sini kelebihan dia ada banyak pilihan. Yang kedua, harganya kita boleh buat perbandingan dengan kedai-kedai yang lain, membuatkan kita akan ada pilihan terbaik lah. Ada harga yang terbaik yang senang kita nak beli. Ada kilo. तो हमारा हो गया मेरा हो गया। अंबर चाहिए अंबर अंबर किसी को पसंद इतना नहीं है वो। अब जितने Ya. Okey, cerita dia kat sini, mula kita survey harga semua ajwa 40, 45. Datang kedai dia pun letak 40. Saya kata bagi korang sikit lah, dia tak mau. Bila saya cakap Urdu, kam karo bhai, terus dia taik dan turunkan harga kepada 35. Memang tak dapat seluruh bazar. 35 rial 1 kilo ajwa. Safawi pula dia boleh bagi daripada harga luar 25, dia bagi 15 rial sekilo. Dia kata I miss my mother. You speak Urdu. Assalamualaikum Inspector Sam. Hari ini adalah hari terakhir kami berada di Tanah Haram, Bumi Madinah Al-Munawwarah, dan insya-Allah kami nak ambil kesempatan sebagai adabnya kami datang untuk menziarah Rasulullah SAW. Salam wada. Lawat ni. Assalamualaikum. Masya-Allah. Allah, sihat Kami semua buat terkejut. Piyuk kata jumpa ke buat apa kat sini Madinah apa semua kan. Piyuk pun terkejut lah. Lala sebenarnya kita orang dah rancang dah pun dekat belakang ni kata kan. Pak excited tadi tu berlakon je lah. Setelah kemudian bila lepas jumpa tu, okey, dia bagi tahu rupanya dia mutawif dan dia datang ni kali kedua. Saya tanya lah sebab saya pun dapat tawaran mutawif. Saya tanya pengalaman dia macam mana, semua bawa apa jemaah macam mana. Memang best lah kata pengalaman-pengalaman yang dicerita yang dia kongsikan. Takkan tak excited pun, legend ni. Mungkin Ustaz ada rasa alangkah indahnya kalau Ustaz pun boleh
geng-geng ustaz dia berkumpul di tanah suci. Ada tak rasa macam tu kan? Mungkin masa zaman PU 1, PU 2 tu tak ada penaja macam Pak Belalang. Kita ucap tahniah lah kerana dia menaja untuk rancangan ataupun program agama kan. Assalamualaikum, alhamdulillah. Kami sekarang dalam perjalanan menuju mendengar tazkirah daripada Ketua Muktawif Andalusia di Madinah. Kami semua jamaah umrah dan ziarah Rasulullah SAW akan mendengar tazkirah dan kemudian membaca tahlil kepada arwah dan seluruh keluarga. Alhamdulillah, kita semua telah menziarahi Rasulullah. Maknanya kita semua yang datang ini adalah termasuk umat yang sangat beruntung. Karena apa? Di hari kiamat nanti kita semua akan mendapatkan hadiah yang sangat istimewa daripada Rasulullah. Sebagaimana janji Nabi kita kepada kita umatnya, "Man jarani wajabat lahu syafa'ati." Sesiapa yang datang menziarahiku, maka wajiblah mereka mendapat syafaatku di hari kiamat. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Dan akhir sekali kita dengarkan sedikit tazkirah khutbah daripada view Ramadan kita ni, anak muda yang semangat. Jadi insyaAllah. Makcik kata lama dah aku dah tak kongsi ni, minta ustaz ni dah lama lah. InsyaAllah sekejap je makcik lah. Jadi Allah Ta'ala bagi kita kesempatan datang di Madinah ini tak lain tak bukan untuk yang paling kuat kita datang ke negeri ataupun negara Madinah ini ialah untuk kita menziarahi baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Taibah, ya Taibah, ya Dawal Ayana, ishtaqna lik. Demikianlah qasidah yang menggambarkan betapa rindunya kita kepada kekasih Nabi sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, terima kasih jutaan diucapkan kepada Kopi Pabelalang yang sudi sponsor menaja kami sampai ke 2 tanah suci seperti Allah nyatakan, wa atimmul hajja wal umrata lillah. Kami sempurnakanlah haji dan umrah kamu. Alhamdulillah, mereka lengkapkan iman kami yang sedikit ini untuk kami sampai ke 2 tanah suci ini. Manusia yang paling mulia daripada kalangan malaikat, maka baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lah orang yang paling mulia. Daripada kalangan jin, maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lah orang yang paling mulia. Daripada kalangan 7 petala langit dan 7 petala bumi, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lah orang yang paling mulia. Kami dah dengar ceramah yang berapi-rapi oleh Puan Ramadan. Masya Allah. Pokok 3 orang tua. Okey, jadi sekarang ni kami nak pergi mana kawan-kawan? Semaya. Kami nak sembahyang maghrib. Sebelum tu jangan lupa tagline. Indahnya umrah di bumi barakah. Alhamdulillah, sekarang ni kami berada di tapak pasar malam Madinah. Kalau tempat kita dipanggil pasar malam lah. Di sini tempat banyak barang-barang orang jual murah-murah. Jadi hari ni kita nak pergi tengok, nak sebeh-sebeh, nak beli-beli untuk balik kenangan di Malaysia, insyaAllah. Jom. Kayu tu kawan dia. Saya cakap bahasa dia lagi dicair. So insyaAllah kita akan dapat harga yang terbaik. Yang baik ni, yang bagusnya kita tahu orang Pakistan memang pandai menjahit. Jadi jangan ragu-ragu sayang. Dah di umrah Di bumi barakah. di bumi barakah. Allah ya Allah. Okey, para penonton di luar sana, sekarang hari ini adalah hari terakhir kami berada di Tanah Haram, Bumi Madinah Al-Munawwarah, dan insya-Allah kami nak ambil kesempatan sebagai adabnya kami datang untuk menziarah Rasulullah SAW, salam wada sebelum kita balik ke bumi Malaysia. Benda ni walaupun tidak disyariatkan, tapi sebagai adab kalau kita datang rumah orang, kita mestilah nak kena jemput tuan rumah untuk sebelum balik, insya-Allah. Ku menatap dalam kelam,
tiada yang bisa kulihat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil akhirin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil mala'il a'la ila yaumiddin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fi kulli waqtin wa hin وصلي وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Ya Allah, ya Tuhan kami, suburkanlah kecintaan kami kepada kekasih kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, kami baru saja mengucapkan selamat tinggal kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana kami telah mengucapkan selamat tinggal untuk Kaabah, begitu juga bila kami hendak meninggalkan Madinah, kami mengucapkan selamat tinggal kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kami semua diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menziarahi Kaabah dan menziarahi jasad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akhir kalam. Indahnya umrah di bumi barakah.